Yang keempat, kenapa selalu buat maksiat, menyalahi perintah Allah? Tu yang keempat. Mengumpet, mengata, mengaji, berjudi, minum arak, makan benda-benda tak halal, contoh. Jadi itu semua benda tinggalkan. Sebab itu boleh menyebabkan penyakit hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara bahagia, Tuan Pengerusi masjid, Tuan Imam, bahasanya Tuan Kuasa Hulu Balang, penggerak aktiviti masjid, Masjid At-Taqwa, Felda Keratung 4. Seterusnya tidak lupakan juga kepada pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang datang daripada serata Keratung 456 dan yang lain-lain yang kedengarannya berdasarkan gosip-gosip liar yang disebarkan dalam WhatsApp. Alhamdulillah, ramai juga yang datang malam ini. Sebenar-benarnya apabila disebutkan oleh Tuan Pengerusi tadi tentang berlakunya COVID-19 ini, kita seolah-olah hilang punca. Masa tu kita insaf sejenak. Ada orang tiba-tiba jadi baik, kan? Ada orang, tapi bila dilonggarkan semua pun longgar, kan? Kan kedai makan sama ya, tengok. Hello, malam tadi ada seorang tu lah, salam, takut sangat ustaz ni nak salam. Dia cakap dengan saya, kan? Orang dah cakap dah, kita jaga kita, jangan kecil hati, tak salam tak apa, baik masuk ni, kan? Tuan-tuan, ada orang cakap takut sangat, takut sangat. Kita bukan takut, kita berjaga-jaga, kita berhati-hati. Jangan lupa masa mula-mula sekali kes COVID-19 datang dekat Malaysia ni, orang kaitkan dengan kluster tabligh, ingat tak? Kan sebut tabligh. Jadi bayang bergeria-geria orang membalun orang-orang tabligh ni, kan? Seolah-olah itulah dia. Dia cuba sebenarnya dia punya kait macam nak kaitkan dengan Islam juga. Tapi sebenarnya tak. Akhirnya bila dikaji-kaji, bukan itu puncanya. Jadi itu sebabnya masjid buat masa pada peringkat awal tu ditutup. Alhamdulillah dia buka. Bila dia buka, kita kena jagalah. Sebab kita tak nak datang fitnah pada masjid, fitnah pada surau. Ni masjid lah punca ni, kan? Tak ada orang cakap, kan? Mana yang datang malam ni rasa badan tak sadar pandang, pilah balik. Macam tu lah, kan? Kalau cek suhu agak-agak terlebih daripada suhu yang normal tu, pilah balik. Tak apa dah, tengok live dekat handphone, tak apa, tengok, kan? Nak tengok depan-depan. Macam mana dah sakit, dah tak sihat, jangan ditipu pula suhu tu, kan? Jadi kita jaga kita, amanah kita jaga, saling jaga antara satu dengan yang lain. Salah satu iktibar bila berlaku perkara-perkara ni, salah satu iktibar ni apa? Iktibarnya Allah bagi ni bala ni semua dapat. Bagi sakit semua dapat. Tak kira muda, tua, miskin, kaya, keturunan apa, kaum apa, tak kira siapa. Termasuklah Presiden Amerika Syarikat pun kono. Macam mana, kan? Jadi bila dah kono tu berjaga-jagalah, kan? Mana semua orang boleh terbabit dengan penyakit ni. Tapi ada juga yang cakap tak payah ada nak SOP bawa anda, ada masa-masa sedagil tu, kan? Tak ada macam tu kat dia, kan? Tak ada. Kenapa macam tu? Kan? Bila ada benda baik, kan, ada je orang yang tak puas hati, betul tak? Kita tengok. Kita nak buat program ceramah ni malam ni, kita mungkin panggil Syamsul buat. Tak ada penceramah lain ke? Yang seorang tu pula. Ada benda tak puas hati. Jadi kita cadang buat pada hari Senin malam Selasa. Tak ada malam lain ke nak buat? Ada benda tak puas hati. Kita buat ceramah lepas maghrib. Lepas isyak tak boleh ke? Relax sikit orang. Ni maghrib buat kejap sangat. Nampak tu. Contohlah, kan?
Lepas tu tak ada makan. Tak ada makan. Oh, marah. Tapi makan ada malam ni kan? Ada okay. Kan? Makan ni salah, makan itu salah. Sebab ada orang yang tak puas hati mesti. Bagi sumbangan, bagi bantuan, bagi orang ni tetap ada tak puas hati. Kenapa bagi kat dia ni? Dia ni bukan dah banyak bantuan dia dapat dah, salah juga. Kenapa tak bagi dekat dia ni? Dia ni tak adalah susah sangat. Anak dia KKL lah tu semua senang-senang. Ada tak puas hati. Mesti ada. Rupanya orang tua-tua dulu dah sebut rambut sama hitam apa dah? Rambut sama hitam mati lain-lain. Hati juga sebut. Kan? Bila dia terusik terasa hati. Bila dia merajuk kocik hati. Bila dia bangga bosan hati. Bila bercinta si jantung hati. Semua hati. Nampak tak? Semua hati. Dan bila sebut pasal hati bukan orang Melayu mula dah. Rupa Nabi pun dah sebut. Nabi sebut apa? Dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Kalau baiklah seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tidak baik seketul daging itu, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah bahawa sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. Orang yang meninggal dunia bukan sebab penyakit jantung, bukan sebab penyakit lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, tak, hati. Punca hati. Sakit kau semua hati. Cuba tanya balik, ikut hati dia apa benda yang terdarah daripada muda bagi. Cuba tanya balik. Senang kan tanya kan, cakap macam tu je. Yang jadi bunuh-bunuh tu, dia mati sebab kena bunuh? Tak, sebab hati. Orang yang membunuh tu hati tu tak betul. Dibunuh orang tu, meletakkan undang-undang kat tangan dia. Nampak tak? Kan? Hati. Pengkok pangkal hati. Elok hati tu, eloklah tubuh badan dia. Jadi macam mana pula orang perempuan boleh cakap aku ni mulut je jahat, hati baik? Macam mana pula? Kan, tak ada mana dah kan. Kalau hati baik, mulut pun yang diucapkannya, yang dizahirkannya tentu baik. Aku ni walaupun kedekut, hati aku baik. Mana datang pula? Kalau dah takut lah kan. Jadi hati kita ni, tu sebabnya kita kena bersihkan hati kita. Nak bersihkan hati kita ni, ada beberapa cara. Nanti saya bagi di penghujung rancangan sebelum penamat. InsyaAllah. Saya ceramah tak lama ni, lebih kurang 2 jam daripada sekarang. Kau ceramah langsung seorang, dia balik kata kan. Yang risau tuan-tuan. Malam ni kita tengok macam-macam pot. Pot hujung, pot topi, pot pintu pun ada. Yang duduk pintu tu ada harapan. Agak-agak kejap lagi dengan harapan dia balik kan orang tak perasan. Agak macam tu lah. Macam tu lah kan. Tuan-tuan dah lah susah nak jumpa Samsul Ubat. Tuan-tuan duduk jauh, mata dah lah buta, bukan rabun. Cubalah dokek-dokek sikit ke depan lah kan. Ada ruang lagi tu. Tapi itulah dia. Duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu kan. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Yang datang malam ni ada harapan. Duduk dalam majlis ilmu ni jangan risau. Malaikat akan catat apa juga pahala dia akan bagi, walau apa juga yang kita lakukan. Termasuklah tidur. Jadi tak ada masalah. Dia kalau bersandar relax kat dinding tu, kemudian tangannya peluk tubuh macam tu, tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal nak tidur tu kan. Tu. Jadi jangan risau. Saya adalah penceramah dalam Malaysia yang tak kecil hati kalau ada orang tidur. Saya takkan tu kenapa tidur? Saya takkan cakap macam tu. Tak ada. Saya tak ada masalah. Sebab saya tak kecil hati sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Tidurlah. Ya, tak ada saya marah dah. Kat rumah payah anak perempuan, kat rumah payah nak tidur. Macam bunyi laki tu. Tapi kat sini togak-togak dia boleh tidur.
Kan duduk sana tidur, tak payah bantal dah, tidur. Kan itu belum pasang kipas besar tu lagi. Kau pasang kipas besar tu memang ambil bantal langsung satu tidur. Boleh tidur, cuma satu saya minta, kalau nak tidur tolong jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah dia. Sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Tidurlah sesama. Payah warna lah tuan-tuan kan. Jadi itulah dia bila sebut tentang hati, kan, yang saya bacakan tadi hadis tadi, seketul daging yang ada dalam tubuh badan manusia yang menentukan baik buruknya kita. Seketul daging ini disebut oleh Nabi dan diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, yang dengan lafaz berbeza-beza namun maknanya sama. Ya, makna sama, ada macam-macam bunyi tapi lebih kurang sama. Jadi untuk itulah salah satu fungsi agama kita, agama Islam ni adalah menjaga hati dengan baik. Itu sebabnya hati ni nak kena jaga, betul tak? Poi apa benda kita buat, jaga hati. Nak jumpa dengan ayah, cakap dengan ayah, jaga hati. Bukan hati kita je, hati yang nak dengar ni pun nak kena jaga. Nak jumpa imam, nak ajak kenduri, ada cara kaedah. Assalamualaikum imam, sihat tuan imam? Alhamdulillah. Ginilah mam, saya ni ialah ada hajat sikit. Macam tu. Mam, 3 bulan sampai kenduri. Imam lock tarikh. Oh mak Osah tahu perangai kan. Jumpa imam, Assalamualaikum mam. Mam ni saya ada hajat sikit imam. Kalau mam tak keberatan lah. Apa hal tu? Macam ni saya cadang nak baik kenduri. Kenduri apa tu? Kenduri doa selamat. Lah, doa selamat apa? Kenduri selamat nikah. Nikah? Siapa nikah? Anak kau kena nikah semua ke? Saya nikah. Oh, tak ngajak pun. Saya buat kecil-kecil je tu. Yang panggil semua tu baik kena doa selamat je. Bila nak bayar tu? Ikat malam tu kalau ikutkan dah bertambung tu dengan ni. Macam mana? Tak boleh ke anjakkan sehari selepas tu? Oh ya ke mam? Tak apa, nanti saya cuba aja. Besok saya beritahu imam balik. Macam tu lah. Ada cara. Macam berguru lah. Nak hantar anak mengaji kat masjid. Bapa akan datang jumpa imam. Kan? Ini main hantar. Kau pergi tu, kau hulur je imam tu RM10 biar dia ajar kau ngaji. Amboi. Banyak cantik. Orang dulu-dulu macam mana? Jumpa tuan guru tu. Assalamualaikum ustaz. Ustaz, ini anak saya ustaz. Ajarlah dia ustaz. Apa ustaz nak buat? Ustaz buat ni rotan ustaz sebatang. Ustaz balunlah dia ustaz. Jangan mati sudah. Dulu macam tu. Sekarang mau main apa yang online. Kan? Ikut Shopee tu. Iyalah. Betul lah time Covid-nya iyalah. Tapi sebelum Shopee, sebelum Covid itu macam tu ya kan. Tapi benda ni berlaku di semua tempat lah. Kecuali Keratung 4. Agak macam tu lah. Ya? Kita cover sikit. Jadi mana kata hati kita ni nak kena jaga. Dengan isteri jaga hati. Tak jaga hati isteri, dosa suami. Bak tu. Oh, perempuan sedap ambil poin bak. Dengar tu. Macam tu juga isteri, jaga hati suami. Boleh minta, adalah cara minta. Bang, duit bang RM50, RM60, RM100 kau. Nak beli barang apa? Abang tak ada gaji, belum gaji lagi, jom tunggu. Habis nak makan apa? Ujung. Nampak? Jagalah hati suami. Kau ya pun, ya ke bang, tapi bekalan makanan bang dekat dalam rumah ni memang dah nak habis sangat bang. Hari ni last. Kalau besok kita tak beli barang, abang dah mula mengira jumlah jenazah dalam rumah ni akibat tak makan. Umat macam ayat kau ni kata. Mana kata kono jaga hati. Elok-elok kan hati. Kan? Kemudian namun seringkali seseorang tidak faham bahawa tujuan penciptaan manusia adalah hidup dalam pedoman Al-Quran dan Sunnah, sehingga muncullah penyakit hati. Kan Nabi dah sebut, apabila ketiadaan aku nanti, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara, dan andai kata kalian berpegang kepada keduanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Nabi dah posat, tiba-tiba ada pula orang tak nak pegang Sunnah, nak pegang Qurannya. Ada. Dia kata tu tak percaya tu, itu hearsay tu. Itu cakap-cakap apa, dengar-dengar aja sampai menyampai.
Dia adalah belajar ilmu sanad dan matannya tu cukup tak? Hadis perawi dia semua ada. Kan? Jangan main bantai tak pegang Quran ya. Kan? Tu yang geng-geng ni tuan-tuan, dia ambil mudah ya. Kek Kuala Lumpur tu ramai. Kek bandar-bandar tu banyak sekarang ni. Ya, dia kata dalam Quran tak ada cakap pakai tudung pun. Dia kata labuhkan pakaian kamu tak cakap pakai tudung. Masa itulah datangnya hadis as-sunnah. Tu yang kita kena pakai. Saling lengkap, melengkapkan lagi, membuat penerangan, penghuraian kepada Quran. Tu dia. Ya, itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Quran ni macam manual. Semua ada dalam tu. Dalam Quran semua ada. Cara baik roti canai pun ada dalam tu. Ya. Cara jahit baju pun ada. Cara ikat tudung pun ada. Ada dalam Quran. Tak percaya buka surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahli zikri fa in kuntum la ta'lamun. Kan? Bertanyalah pada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Itulah ayat. Tak tahu baik roti canai, tanyalah orang pandai, tahulah. Kan? Macam itulah. Dia dah terperanjat. Ada kau ayat pasal roti canai tu kan, fikir tu kan. Tanya orang yang pandai, kan? Tanya orang yang pandai. Belajar tak ada masalah ada kan. Dulu char kway teow Cina masak. Kita belajar dengan Cina. Pandai dia buat char kway teow kan. Dia buat cucur kudang alu gajah. Sedap mana? Macam mana buat? Macam ni kuah macam mana bahan buat. Jadi. Belajar tak ada masalah. Pandai dia. Cucur udang alu gajah. Kayak mana dia ambil keratung. Mula orang tak percaya kayak keratung. Tapi tidak. Ada kan? Belajar. Kan? Ya tuan-tuan. Jadi kita belajar. Tak tahu tanya. Malu bertanya, sesat jalan, kan? Jadi muncullah penyakit hati yang boleh merosakkan akidah. Itu sebab ada orang tu dia mengaku di Islam tapi cakap memang macam orang pening. Dia kata mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Adalah satu orang manusia tu yang mengaku Islam dan dia cakap mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Setan nak sebutlah nama orang tu, tahu bukan orang Malaysia atau orang mana tak tahu lah. Macam mana pula kau tengok, kau baca sirah ke tidak? Baca sirah ke tidak? Macam mana Nabi Ibrahim tu diuji? Nabi Ibrahim masa kahwin dengan Siti Hajar payah nak dapat anak. Dan bila dapat anak pula tak dapat duduk sekali, terpisah pula. Bila dapat duduk dengan anak dia dah sampai pula perintah Allah suruh sembelih anak dia. Allah nak uji sampai ke sudah bila kita tengok kisah ni, cuba tengok ujian dia nak tengok kau sayang siapa lebih. Wahai Ibrahim, dia dapat mimpi kena sembelih anak Nabi Ismail. Nak double confirm dia tanya dengan Siti Hajar, wahai isteriku Siti Hajar, aku dapat mimpi yang aku kena sembelih anak kita Ismail untuk korban. Apa pandanganmu wahai Siti Hajar? Tengok macam mana isteri Nabi Ibrahim jawab, wahai suamiku, kalau itu perintah Allah, laksanakanlah ia. Kalau ia tidak disertakan dengan perintah Allah, maka anggaplah ia sebagai mainan tidur. Macam tu makna ada juga option tu. Cuba kalau kita, abang tadi ngigau kena sembelih anak kita, apa pandangan kau leha? Bukan nama sebenar. Apa pandangan kau leha? Tidur membuta tengah hari menyembelih anak. Nampak kan aku nak marah? Nampak. Tanya pula anak double confirm. Tanya pula, wahai anakku Ismail, aku dapat mimpi kena sembelih kau, apa pandangan kau wahai Ismail? Wahai ayahandaku, kalau itulah perintah Allah, laksanakanlah ia, sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Hoi, jangan main-main. Nampak? Benda tu yang sipulan-sipulan tadi tu tak baca. Jadi lepas tu, cuba kalau kita, Long, abah dapat mimpi kena sembelih kau untuk hari korban ni, apa pandangan kau Long? Macamnya lah bah, sembelih hangah. Dagingnya lebih sikit dia, nampak? Dia lepih nyawa dia, nampak tak kan? Itu beza. Tak sama kita tu sebab jangan samakan. Ini disama dah lah tak sama. Disamakan pula dengan mimpi tu, dikhabar mimpi setan. Bangang betul.
Dan akhirnya apa kata Ismail? Nabi Ismail siap ajar ayah dia. Kalau kau nak sembelih aku nanti, kau dah tahu dah kat mana kau nak sembelih, ambil kain kau tutup mata kau tu. Sebab takut kalau kau nampak aku, kau tak sampai hati nak sembelih aku. Macam tu sekali Nabi Ismail ajar. Orang keliling dah cakap apa? Gila Ibrahim ni. Anak dia nak disembelih. Besok-besok jangan-jangan kita pula kau nak sembelih. Nak beritahu apa? Bukan senang nak laksana perintah Allah ni. Mesti akan ada orang cakap-cakap. Pergi masjid orang cakap, tak pergi pun cakap. Kan? Pergi kenduri cakap, tak pergi kenduri cakap. Makan banyak cakap, makan sikit cakap. Tak makan lagi dia cakap. Nama manusia orang ni hati tadi, bab hati tadi. Orang yang cakap-cakap kita tu, anggaplah kesian dia, hati ada masalah. Dah. Tak ada yang pening kepala. Jadi apa yang berlaku? Nabi Ibrahim masa tu tetap laksanakan. Masa laksana tu siap dia dah bagi, ni baju aku, nanti bagilah pada ibu, kalau dia rindu nanti dia boleh cium bau baju. Wow, macam tu sekali lah. Masa nak sembelih tu tutup tu, dikatakan ada satu pandangan menyatakan bila sembelih tu terperocik tu darah dekat tubuh badan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengotak-ngotak dah tubuh dalam sembelih tu. Dia buka tengok, rupanya yang disembelih adalah seekor kibas, bukan anak dia. Maknanya Allah nak uji saja, tak semoleh pun. Tu ya. Ya, jadi macam itulah. Tengok saya jarang-jarang datang. Sekali datang raya korban ni pun saya cover sekali. Nampak? Lepas ni tak Isra Mi'raj, tak hampa semua saya cover ni. Tapi ikut kan banyak ni cerita tu. Jadi pengajaran ni kono panggil lagi lah. Macam itulah lebih kurang. Jadi apakah puncanya hati ni sakit? Pertama, kurangnya keimanan. Kurangnya keimanan. Itu adalah yang pertama dan utama. Hati yang tak ada iman, lama-kelamaan akan menyebab matinya hati. Maka lakukanlah cara meningkatkan iman dan takwa agar terjauh daripada pelbagai penyakit hati. Bila dia tidak beribadah, bila dia tidak melakukan benda-benda baik, bila dia tidak terlibat dengan apa suruhan agama, maka dia akan makin lama makin jauh. Itu sebabnya ada orang menyatakan betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dah biasa pergi masjid, sekali tak pergi rasa lain macam. Betul tak? Tapi kalau dah lama tak pergi masjid, tiba-tiba nak pergi, lagi lain macam. Nak malamnya tak pergi, tak boleh, Samsul debat datang. Kan kau datang kan, orang mesti togo, dan kadang tak pernah datang, tiba-tiba datang. Kau mesti nak tengok Samsul debat kan. Besok mesti muka kau tak nampak. Itu yang tak ada tengok tu. Jadi saya nak pesan kepada semua, jangan kita sindirkan kawan kita macam tu. Ini rumah Allah. Kita kena bagi galakan pada dia. Datanglah. Datang ramai-ramai. Kalau kau datang seronok, tengok kau datang macamah malamnya. Kan, saya memang minat betul dengan Samsul debat ni. Oh ya kau. Alhamdulillah. Itulah rezeki dapat panggil dia malamnya. Kan? Tapi itulah, janganlah malam ni kau datang. Dalam esok datang lagi ya. Macam tu. Nampak? Jangan pilih penceramah. Datang ya. Kan? Tapi sini tak apa, sebab saya difahamkan Masjid At-Taqwa ni memang istimewa. Saya difahamkan jemaah subuh pun macam ni lah ramai. Saya dengar macam tu lah. Macam confused ya. Kan? Mudah-mudahan ya. Itu sebab Bilal Sadih tu kan. Bilal Sadih, bila Bilal azan pagi tak semangat sebab tengoklah Eden ni kau kan. Lepas dia imam. Lepas tu dia lah dua orang lagi yang regular customer. Mana poi yang lain entah, tahu mana poi orang nak tengok orang pergi pasar malam. Tu segala orang ada. Pergi pasar raya, segala orang ada. Pergi masjid yang dah tak macam orang. Semua dah macam ni. Tak ada yang macam ni lah. Ada satu dua lah. Kebanyakan godup tengok berjamaah. Tak apa, tapi jangan sogan. Saya dah tertua datang saja, pula sogan pula. Tak. Allah Ta'ala letak kita tempat yang baik. Ada orang umur-umur macam ayah anda bonda sekalian. Ada orang time umur macam ni, kat mana dia mah? Main snooker tu. Nak mampu nak main snooker ni. Kelab dandut pun ya. Saya dulu pergi kelab dandut. Dah mula dah. Dia kalau dia potong dia Samsul debat pergi kelab dandut. Nampak tak?
Saya dulu terlibat dengan penguasaan, poin dengan pejabat agama, poin dengan SPRM, poin dengan immigration, poin sebu kelab dandut. Kita masuk kelab dandut ni, Allah tak tahan bunyi kuek betul. La ilah. Pokak telinga. Tapi orang tua tu, yang berjoget tu, dia polok speaker tu. Tahap pubek yang ditolan ni pun tak tahu. Dia kalau dah dapat pil tu jadi macam tu. Speaker tu dia peluk, kita tak tahan ni. Kita masuk rumah kuek bunyi. Dia cakap dengan ni, kau tutup bunyi ni, pak tutup. Saya dulu bos muak kuasa, memang. Tu saya masuk tu. Lalu nilai seremban ni macam tuan dah. Dululah kan. Ya, tu saya tahu tu. Woi, dahsyat. Bukannya yang budak-budak yang tua-tua. Yang dah nak Assalamualaikum tu. Pergi tu. Jadi bila duduk sini, alhamdulillah. Saya dah tua-tua, start dah tua-tua, pergi masjid. Sambil cakap tu sambil urut lutut. Tak apa. Cuba tengok time sembahyang tarawih tu. Nah, sembahyang tarawih. Malam pertama memang heran. Malam pertama heran. Tak sesiapa orang yang tak pernah nampak semua tu. Kalau dah heran memang lambat sembahyang. Hui, siapa ni? Entah, siapa kau ni? Kau ni siapa? Memang lambat lah sembahyang. Tapi ramai yang malam first tu, betul tak? Malam pertama ramai betul. Masuk malam yang kelima boleh. Tak kala. Kan malam pertama tu ramai. Imam pun tak ada parking, bayangkan. Punya teruk malam pertama imam tak ada parking. Masa tu orang yang datang mengamuk, masjid ni tak mesra jemaah. Parking tak cukup. Marah. Masuk malam yang kelima boleh. Tatkala lagu raya sudah dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid. Bukan kat luar, dalam masjid dia boleh parking. Saf yang kelima dia boleh parking. Yang tua tu yang belakang ke depan. Yang jadi sujud berbunyi tu. Berbunyi lutut tu. Allah tap sampai hujung tu. Yang hujung tu Allah, sakit lutut tu. Apa? Tak ada masalah dah. Jangan kita alhamdulillah aku mudah-mudahan doa apa? Mudah-mudahan aku istiqamah dari ibadah ni ya Allah. Itu penting. Hidup dalam dunia ni kau jangan tiga perkara yang kau jangan. Pertama, kau janganlah apa yang disebut sebagai hidayah. Walaupun dah ada bini nama hidayah, tapi kalau kau jangan hidayah ni maksudnya petunjuk daripada Allah supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Tapi kita sebut wabillahil taufiq wal hidayah. Taufik pun ada. Taufik tu apa? Ada orang nama Taufik ni? Tak ada. Taufik dan hidayah maknanya ada kekuatan untuk buat benda yang kita dapat hidayah tu. Kadang-kadang je dah tahu dah tak semayang berdosa, tapi macam tu dia tak semayang. Jantan period tak berhenti. Apa pasal? Orang semayang dia relax ya, tak period itu. Keluar tak berhenti sepanjang tahun. Dah tua bangko masalah. Faham tak? Ni cakap tu orang ni. Bukan orang sini lah, tempat lain. Ni yang baik-baik ni, tempat lain. Kan? Allahu Akbar. Ramah dulu perempuan berjemaah di depan TV tu. Dia tengok 7 hari mencintaiku 2. Saya tak tengok lah. Tapi jahat betul Mak Leha tu, dia orang cakap lah. Ya tidak, tak tahulah. Tapi dah habis nama tu kan. Dia sambung dengan apa, pengantin satu malam. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Saya tahu tajuk ya. Yang apa macam-macam tajuk drama pula kan. Allahu Akbar, drama lu. Setan membisik, "La alu. Tunggu iklan." Itu iklan ni balalah masuk dalam bilik air, berlari masuk bilik air, ambil wuduk cakap, Allah bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina. Setan membisik lagi, macam dah habis ya iklan tu teh.
Langsung sampai maghrib 1 rakaat. Ya, gila betul. Jago. Ya. Tu ada datang masjid ramai-ramai kan, datang masjid ramai-ramai. Nak tambah keimanan ni pergi tompek yang elok-elok. Kan? Kuliah ilmu pergi. Kan taman-taman syurga ni pergi semayang ramai-ramai datang kan. Ya. Tu saya kata bila subuh ya, Bilal nak azan ya, Allah tengok. Aduh, manalah orang. Yang seorang tu pula sampai tengok tak ada orang, ini kan mampu aku jadi imam ni. Pusing kena balik rumah. La ilaha illallah. Tu sekor gitu. Takut ni. Dia kalau azan subuh ni tak mahu dia mendayu-dayu dah. Maghrib tak apa. Maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu maghrib tak apa. Subuh macam tu jangan mendayu, dia relax. Allahu Akbar. Macam tu je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Kan? Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak manggil ke nak ngalau? Allah, jorih bunyi. La ilaha illallah. Ponek warna bunyi. Yang paling penting mana? As-salatu khairum minan naum. Tak payah panjang dah. Benar. As-salatu khairum minan naum. Macam tu. Solat itu lebih baik daripada tidur. Macam tu. As-salatu khairum minan naum. Yang dia dapat tidur tu dia dapat kan. Pen ni tukar. As-salatu khairum minan naum. Bangun weh, marah betul Bilal ni. Bangun. Ni tu peranyan si payahwan. Kan? Ya, barulah imam tu pun tengok belakang. Steady. Ramai. Ini dah lah makmum seorang. Yang belakang nak sakit paut. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang. Mana pergi orang tak ada. Tu semua tu. Kan? Iya. Kan? Jadi mana datang tompek yang boleh mempertingkatkan keimanan kita. Pertama tadi kerja apa? Hidayah. Yang kedua, kerjalah apa yang disebut sebagai maghfirah, keampunan daripada Allah. Hidup tak minta ampun dengan Allah, tak ada guna hidup. Melainkan kita yakin, alhamdulillah, Tuan Samsul Debat, saya nak beritahu daripada awal Januari 2020 sampai Disember itu, alhamdulillah, saya dah cek dah, saya tak ada dosa. Tolong angkat tangan. Angkat tangan pun berdosa dah, jobo tak sadari. Nampak? Mesti ada dosa, betul tak? Tadi saya lalu tadi pun berdosa, tadi ramai cakap. Tinggi weh Samsul Debat tu, nampak? Mengumpet dia berdosa. Yang seorang tu pula, tak Samsul Debat. Dalam TV nampak kocik dia. Tu seorang lagi. Yang seorang dalam TV nampak tua kan? Seorang lagi. Tak apa, saya maafkan dah, saya siap. Jadi saya senang, akhirat saya tak payah tuntut apa-apa. Saya dah maafkan dah. Saya ceramah dekat Felda Ijuk. Bukan Felda, dekat Ijuk lah, masjid dekat Ijuk. Ada satu masjid lah dekat Ijuk, Selangor. Saya sampai, saya tak tahu masuk, relax dulu. Saya tinggal, orang semua dah masuk main ke depan. Ada qamat tu, maghrib tu, baru saya masuk belakang. Saya Allahu Akbar. Senang nak jamak dengan isyak. Habis saya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dah duduk, saya pandang sampai tu pakcik sebelah tu. Tengah tunggu imam doa sekejap, tengah zikir tu dia pandang saya. Penceramah belum sampai lagi. Dah saya comel, aku salah masjid ke apa? Sebenarnya lah dia balik, kok salah masjid, saya kena keluar ni cari masjid lain. Saya tanya, siapa penceramah ni? Samsul Debat. Sudah, dia tak kenal aku siapa. Saya baru nak explain, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi tu, semenjak keluar TV ni lambat sampai. Langsung saya diam. Tak ada pek, saya cakap, dia diam je.
Kan, jangan risau tuan-tuan, mesti sampai maghrib saya cuma ada kat belakang. Kadang saya naik Azia, orang peduli pun tidak. Saya parking kat belakang. Tak mana dapat tempat istimewa, tak ada. Tapi tadi ada kosong kat saya andaikan saya punya lah tu. Kan, naik Azia senang tuan-tuan. Kocik Ustaz kita. Sekali dan lah, minyak dia bukan kau bayar. Contoh ayat kan. Apa dah? Saya pernah ceramah dekat hotel butik Kuantan. Ya, untuk geng-geng TM Saya pun parking. Masa tu daripada Seremban ikut Muazzam semua. Bosol rumah kereta kotor. So dalam perjalanan tu saya cakap, "Wei Kang, kau jap lagi kopi basuh kereta ni, lepas tu kau datang." Okey tu. Berhenti kat lobi tu saya turun dia jalan. Orang TM yang nyambut saya tu, "Steady Ustaz, jauh-jauh datang naik Grab." "Woi, kereta aku tu," dia kata. Grab kemai hampir betul kan. Tapi macam itulah tuan-tuan. Itulah nasib kita kan. Yang orang kebanyakan ni macam itulah kan. Bukan ampun kan. Kita mensyukuri nikmat kan. Bukan tak ada kereta lain, tapi berdua okey naik kereta tu. Kan? Alright, tak ada masalah. Simple lah tuan-tuan. Apa nak pening-pening kepala Samsul buat ni okey je. Nasi, telur dadah, kuah sikit, jadilah. Ada tak tu? Ada kan? Okay. Bagi hin. Adalah saya betul, tak ada payah mana bola Samsul Bat ni. Okey. Nak pula tengah diet sekarang ni. Aduh, itulah kan? Jadi yang kedua, maghfirah, minta ampun dengan Allah. Kita ni banyak dosa, kita mengumpet, kita cakap orang. Jangan kutuk orang kalau rasa-rasa tak sempat nak minta maaf dengan dia. Kadang bukan tak sampai, tak sanggup. Kutuk bukan main ni. Kau dengar, aku dengar imam lah, imam. Nampak? Dia kutuk imam. Nampak? Kutuk imam macam-macam. Kutuk ketua kampung paling kanyang sekali kena kutuk. Mana ketua kampung? Pengurusi apa? Pengurusi mana? Ketua kampung mana? Dah tak ngaku lah dah. Penutup ketua mana? Tok Ampek mana? Ada tak datang ni? Sibuk. Mana Tok Ampek? Mana? Tu Tok Ampek. Tak apalah, sabar banyak. Saya tengok cara pun nampak steady dia, nampak. Orang malun-malun ni tak apa, relax, sabar je. Orang kutuk ketua kampung biasa lah tu. Depan kau tu, "Tok, itulah nak minta tolong lah Tok. Ni. Wah, insya-Allah. Saya cuba nanti saya hantarkan surat. Kek belakang dia balun. Kita tu belum tentu lagi cerah. Nampak tak ayat ni? Jangan jentuh, jangan jadi duit shilling. Duit shilling apa? Depan lain, belakang lain, tu dah. Kan? Ya, jadi itulah dia. Kita biar jadi cermin, sama depan belakang. Cakaplah, elok. Kutuk orang tak sampai minta maaf. Tu sebab pahala besok, akhirat besok kan, akhirat besok bila dibukakan mahkamah mahsyar, tu masa tu tahu nasib. Bila dengan ini mahkamah mahsyar dibuka, beratur panjang depan kita, semua menuntut hak dia. Dulu dia ni kutuk aku macam ni, dulu dia cakap aku macam ni. Pahala kita daripada banyak borek tadi, ringan. Orang ni belajar, dulu dia pergi pejabat pos, dia potong queue, mentang-mentang lah yang jaga kaunter tu anak saudara dia, zap, ambil lagi. Lepas itu dia fitnah aku macam ni, zap, ambil lagi. Lepas itu dia kutuk aku, zap, ambil lagi. Pak, dah habis dah pahala. Beratur panjang lagi. Kau pergilah balik apa beratur lagi depan aku ni, pahala aku dah habis. Allah Ta'ala beritahu sebab pahala kau dah habis, maka dosa orang tu pula kau ambil. Itu sebab kalau tak nak tuan-tuan, tak nak sia-sia, jangan kutuk orang. Tu baru tengok keluar berita dai kena tangkap, kena tahan, reman, belum didapati bersalah, kau dah cakap macam-macam, apa pasal? Kau siapa? Kau hakim? Kau tengok bahan buktinya? Tak ada kan? Jadi diam-diam. Tu je. Tengok orang tu kena tekak rasuah, memang ni nak tamak, tak sadar diri. Jangan. Apa kita nak cakap? Ya Allah, kau jauhkanlah aku dan keluarga aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Doa tu. Sebab tu ujian tu. Bukan semua orang boleh hadap. Ada orang dah terjun bangunan dah. Ada orang bunuh diri macam-macam. Ada orang dah mula dah, dia buat benda-benda tak elok. Tapi kita jauh daripada tu, minta jauhkan. Jangan buat andaian untuk benda yang kita tak tahu.
Sejak bila lah nak ambil alih kerja Allah Ta'ala? Ini mesti macam ni punya. Kau siapa? Kan? Alangkan dalam penjara tu sendiri pun kalau kita tengok, belum tentu lagi semua tu bersalah. Betul tak? Ada orang dalam penjara tu dia kata dia reda je. Ada yang kata dia reda je walaupun dia tak baik, tapi dia faham mungkin adalah benda baik, hikmah Allah nak bagi dengan seduduknya saya dalam penjara. Ya, saya tanya sahabat saya, Tuan Haji Izzuddin yang kaunselor kanan penjara Kajang, dia cerita macam-macam agam. Sebab yelah mahkamah dunia ni macam tu lah. Apa bukti cukup tak cukup apa semua, tu penilaian dia. Kan? Tu. Tapi bukan kita untuk menghukum manusia, jangan ya. Itu pesanan saya. Tu yang kedua, maghfirah. Dan yang ketiga, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat. Kerana hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Tapi nak dapat rahmat, kerana tak ada cara lain, satu je caranya, ibadah banyak-banyak. Yang kedua, penyakit hati datang. Yang pertama tadi kurang keimanan. Yang kedua, penyakit hati ni datang sebab kita gama merungut mengeluh. Ada yang benar tak puas hati. Aduh, hai. Halah, hai, panik. Aduh, dia dah booking tiang tu dulu. Contohlah, dalam masjid dia nak booking tiang, orang lain dah ambil. Tu sebab tiang tu dia buat ompek penjuru. Jadi boleh ambil satu penjuru. Taklah. Ada yang benar. Tak, dia nak benar. Sekarang tak apa benar ni mengungut tu. Alah, hai. Bil elektrik sampai pula dah. Alah, hai. Aduh, hai. Itu sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'arij, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Belum dapat kebaikan, ia amat kedekut kikir. Itu dia. Pak ya, mengeluh tak sudah. Tapi bila dapat nikmat kedekut pula. Tak ada duit mengeluh. Aduh, hai. Kan? Duit ada. Awal bulan tengok tabung berapa? RM1. Tengah bulan tabung RM1. Dapat gaji tabung RM1 tak? Apa pasal? Kan? Kedakut, kedakut campur komut. Bapak kedamut. Masuk nasi sekala bab RM50, bab RM100, baru tahu kan? Macam tu. Berapa lama dah duduk dekat kantong pek? Di sini 456 sini. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Berapa lama dah duduk sini? Dah 20 tahun dah. Sampai tak sumbangan dalam tembok masjid 2000. 20 tahun 2000. Jom. Monong macam ni. Tukar bila. Tak sampai rasa ada. Mempertahankan keseringgitan. Yang seorang tu lah manjang 50 sen. RM1 tu pun ni pocahan gitu. 50 sen. Sampai ditogur ke imam. Kau kalau selokah, cubalah sekali-sekala tu up sikit. Manjang 50 sen ni. Dia pandai jawab tu. Tuan Imam, biarlah 50 sen. Yang penting ikhlas. Rumah ayat faham ni tu. Masalah dah 20 tahun manjang 50 sen ya. Dia pun bisik dengan imam. Mam, macam mana imam boleh tahu? Orang lain elok senyap sampai kat kau langkung bunyi. Tu yang tahu kau bagi 50 sen tu. Upgrade. Upgrade. Ada sekali itu Zam. Dia bawa RM110. Dia niat nak bagi RM10. Dia ngantuk. Lalu geram. Tengok taklah sadap hati. Sadap hati tinggal dalam paket tinggal RM10. Termasuk pula RM100. Togak dah macam ni menang imam dah macam ni. Imam tengah baca khutbah. Imam lah pahala tonung dan jam tu. Hari tu lambat dia balik semayang. Mam, minta maaf mam, saya silap sedekah. Boleh pula silap sedekah. Tak pernah jadi tu silap sedekah tu. Saya niat tadi nak bagi RM10 tapi terbagi RM100. Harap jasa baik tuan imam pulangkan balik. Pulangkan balik. Jangan macam tu ya, jangan macam tu. Jangan mengeluh. Dikisahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub seorang nabi ni, tidak disebutkan nama nabi ni siapa.
Dia beribadah selama 50 tahun. Selepas 50 tahun Allah beritahu, sesungguhnya aku telah ampunkan dosamu. Dia petikaikan, dia tanya, ya Allah, kenapalah kau nak ampunkan dosa aku? Bukankah aku ni Nabi, aku tak ada dosa? Wah, dia cakap macam tu pula. Tapi bukanlah kata sebenarnya sekadar nak beri pengajaran supaya kita ambil itibar lah daripada situ kan. Maka Allah Ta'ala perintahkan sebatang pokok menghimpuk kaki tu. Himpuk tu cakap Negeri Sembilan. Dalam bahasa orang kata menghampap kakinya. Macam tu. Hampak kakinya. Betul ke macam tu yang cakap orang Pahang kata betul? Teringat pula saya beli ikan patin. Ikan patin Temeloh. Oh pengen RM17 sekilo. Macam tu ayat dia. Betul lah kata. Tapi patin buah lagi mahal, Ustaz. RM200 sekilo. Ya. Tapi paling mahal, Ustaz, patin muncul. RM600 sekilo. Kalau kami akan makan pahit, kami jual manis. Dia kata. Jadi kata itulah. Gelak saya. Langsung saya beli. Saya belilah patin tu. Dah lupa dah cerita patin ni pasal apa tadi? Pasal apa tadi? Pasal apa? Kena empat kayu. Mengoning-ngoning kaki dah kena empat kayu tu. Mengoning-ngoning lah. Bongkak lah. Mengoning-ngoning tu berdanyut-danyut nak. Tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur sepanjang malam. Besok pagi itu dia mengadu. Ya Allah sakitnya, ya Allah. Sakitnya. Aduh sakitnya. Maka pada ketika itu apa Allah Ta'ala beritahu? Pokok tu sampaikan. Allah memberitahu. Pokok tu sampaikan. Allah memberitahu sesungguhnya ibadah kamu yang 50 tahun itu tak dapat nak tebus satu keluhan kau terhadap Allah Ta'ala. Cuba tanya berapa ramai mengeluh. Berhenti-berhenti lah mula. Halah, hujan lah pula. Aduh, panasnya. Elok juga panas. Kipeh tau. Siapa panas datang masjid, kipeh sabar salam. Kipeh ni tak boleh pasang kalau orang tak cukup ramai. Tersingkap kain imam. Kan dia kalau laju mana kan, dia tak boleh tak. Ni imam masjid Selat beritahu saya ni kat Melaka. Dia ada 3 tu kipeh ni. Satu ni kurang-kurang 35,000 tak? Betul ke tidak? Benari betul tak? Dia bukan tak nak pasang tu. Kita belum cukup ramai lagi. Faham? Ya, itu dia. Jadi mana kata? Hukum mengeluh dalam Islam adalah dilarang. Manusia yang suka mengeluh akan menyebabkan terkena penyakit hati, malas, juga penyakit-penyakit lain. Malas, dengki, sombong, tamak, semua ada. Bila mengeluh, aduh, duit tak cukup ni. Tak. Mengeluh duit tak cukup, dia akan dapatkan duit dengan cara macam mana? Jadi jangan kenapalah aku dapat suami yang tidak setampan Fatah Amin. Nampak? Susah tu. Kenapalah aku tidak mempunyai isteri secantik Aida Jebat. Saya lega lah bila Aida Jebat tu kahwin. Jadi kurang sikit lah orang kaitkan Samsul Debat dengan Aida Jebat. Tak ada lah sajo tuan-tuan. Sajo Kang habis nak lelaki tanya, ya kot. Tak ajalah gurau Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz. Biarlah isteri kita tidak secantik Maya Karin. Syukur. Sebab bila tutup lampu sama. Jangan risau. Iyo, sama golap. Iyo. Tanyalah orang Felda Keratung ni. Saya tanya orang Felda Keratung, berapa ramai anak berapa ramai anak Semua 5 ke atas, betul tak? Ji, berapa anak lah Ji? 5 anak, tepat saya kata. Haji berapa Ji? Berapa anak? 5 tak? Sama. Ji? 5? Lah, pahal semua 5. Ji berapa Ji? 9. Betul tak? Semua 5 ke atas. Tak ada yang rendah lagi dah. Nampak? Ji, agak tiang Ji, berapa Ji? 6. Nampak? Sebab dulu susah. Keratung tak macam ni dulu. Dulu pukul 8 ni dah gelap. Kan? Raba-raba terasa.
Apa lagi? Kan? Dia dulu rasa macam betul tak tidak? Tanya ayah anda ni dulu macam mana lah nak jaga anak ni. 9 kan? Sorry nak besarkan anak. Tapi hari ni tengok bila raya meriah. Tu belum tu sambil-sambil balik tang daripada ladang tu, 2 boleh anak. Mana? 2 boleh. Masuk 25 bulan dia hantar mesej kat grup WhatsApp dengan anak-anak, Assalamualaikum. Sekarang telah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum memasukkan duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam iklan bil telefon. Kan macam tu lah. Bayanglah 2 boleh kali 500. Tak 6,000. Yang omak kio sam kio kan. Macam tu lah kio itulah. Abang 2 saya ompek. Pula kalau lebih lah abang sokok tu. Macam tu lah kio kan. Tak ada lah, ni contoh yo. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Ni contoh ya. Jadi makna kata kita ni jangan mengeluh. Ada. Kita dah diberitahu dalam Quran pun dah beritahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Dulu rasa sorry tengok seorang lepas. Selesai semua nikah dah. Ni tengah beriau mana ni? Bulan 1, bulan 2 ni beriau mana ni majlis kahwin ni? Musim mengawan ni. Dia nak menyelesaikan sebelum Ramadan ni. Tengoklah. Nikahlah kau. Menikah. Biar ada nikah. Tapi satu je posan. Nak nikah. Kau budak-budak nak nikah. Tapi jangan nyusah duit mak ayah kau. Faham? Tak cukup duit, kau buat cara tak cukup duit. Buat ala kad aja. Ala kader. Iya. Kan? Tak ada mana dah. Yang penting bahagia tak perlu wang hantaran. Yang penting bahagia. Yang sebenar yang penting belajar agama dulu. Senang. Nak bahagia hidup tu ya. Agama kau nak ada tu ya. Yang ketiga penyakit hati. Punca tak nak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, datang penyakit hati. Kau nak syukur. Sikit syukur, banyak syukur, tak ada pun syukur. Kita ni tak kaya tapi tak adalah sampai apa-apa ke dana. Tu ayat saya share semalam. Kita tak kaya tapi tak adalah sampai apa-apa ke dana. Minta sedekah dengan orang, tak ada. Tak ada sampai mati. Ada orang cakap, "Dan tak nak duduk kat kampung dan nak makan apa?" Kau tak tengok sehat sebagai bugau duduk kampung. Kau boleh nak ngajar. Orang KL berapa ramai yang tak makan je cakap. Orang duduk bandar tu. Pergi kat Kuantan tengok. Mana yang tidur kat bus stop, tidur bawah sungai pun ada. Bawah sungai lah, bawah jambatan. Bawah sungai tu mati tu. Kan? Kan? Iya. Saya pergi kat KL ada satu jalan lah. Saya duduk, saya makan. Masa tu pukul 2 pagi saya duduk dengan kawan saya. Kebetulan dah lama tak jumpa dia. Berbual pada pagi. Ada gelandangan tu datang. Yang tak ada rumah datang. Suap dengan baju lusuh yang ambil. Memang kebetulan lah. Ada satu restoran ayam makanan yang ayam goreng segera tu. Ayam goreng tu yang ada Tok Uban duduk depan kedai tu lah. Yang patung Tok Uban warna putih tu lah. Saya tak nak sabut. Dia tak taja ceramah malam ni. Jangan sabut dia nama macam tu lah. Jadi dia datang beratur ambil makanan. Susah. Kita tak ada sampai macam tu. Ni yang datang ni. Walaupun kita tak bersedia. Tapi kita agak-agak. Firasat kita dah yakin dah. Lepas ceramah ni ada makan. Betul tak? Macam tu lah. Macam tu lah. Jadi mana jangan risau. Tak banyak sikit. Kan? Janji ada. Kan? Tapi ikut SOP. Bungkui. Kan? Ya tak? Kau memang tak ada. Saya ni bab makan ni memang saya tanya kan. Tanya je lah. Tak apalah. Semua macam comel tu macam tak ada. Kalau tak ada pun tak apalah. Ustaz kita okey je. Macam tu lah kan. Syukur kan? Tak ada makanan pun syukur. Alhamdulillah. Sebab kat rumah bini dah masak. Macam tu kan? Jangan komplain. Tak pembondo yang kau masak tak sedap. Jangan macam tu. Bini kita ponek masak. Tak sedap pun buat yang masak. Ingat tak kisah yang Nabi kata yang macam mana seorang perempuan tu. Bila isteri Nabi tanya, siapakah perempuan yang pertama akan masuk syurga? Nabi jawab, Muti'ah.
Dia kata. Dalam hati terkejut, aku bini Nabi, aku tak masuk dulu. Apa cer? Kan? Rupa dia pergi, saya mak, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak aku nak masuk dalam rumah kamu? Lepas tu dia kata, minta maaf, nanti bagi aku masa, aku nak minta izin dengan suami aku dulu. Tengok, bini Nabi nak masuk pun dia minta izin suami dia dulu. Kita cana perempuan, cakap sikit. Woi, dalam grup WhatsApp, siapa nak mangga datang Mahdan, laki dan tak ada. Contoh-contoh lah kan, abang. Wah, buat iklan, jangan. Kena minta izin suami dulu. Kelompok tu, besok terdatang, boleh aku masuk? Dah, kau boleh masuk sebab aku dah minta izin dengan suami aku. Nampak? Bila masuk tu, kau duduklah dulu. Dia pun tinggal, tengok apa dia buat. Dia nak masak, apa dia buat? Ambil kain, ikat rambut. Sebab takut rambut masuk dalam masakan. Orang perempuan cerita sikit. Kombang. Macam mana kau dah lain kan? Macam tu lah. Wow. Suami keluar bilik, tak peranjat. La ilah Allah. Ingat lembaga mana kat dapur tu. Nampak? Lepas dah masak, dia hidang makanan zap. Dia letak sebatang kayu. Bini pun tanya, apa, yang isteri Nabi pun tanya, apalah kalau letakkan kayu tu pula? Suami kau makan kayu ke? Tak. Nanti kalau dia makan, kalau tak sedap, inilah kayu yang dia akan gunakan untuk sebat aku. Sebab tak sedap. Tapi jangan buat tau, perempuan. Ini pelambangan. Kalau kau letak kayu, dah lama aku tunggu sangat ni, laki tu cakap kan. Letak kayu tu sebab makna suami berhak tegur masakan isteri. Jangan kecil hati. Yang rasa macam masin, nak sadap masak sendirilah. Bising lomak lah. Sah betul lah bini kan. Nampak boleh tegur. Lepas tu dia kemas-kemas rumah. Kenapa kemas rumah? Isteri Nabi tanya. Bukan kau dua orang aja dengan suami kau ni? Aku kemas rumah sebab takut kalau suami aku balik jalan dengan sahabat-sahabat dia, nampak rumah aku bersepah, jatuh maruah suami aku. Nampak? Kemas rumah sebab nak jaga maruah suami. Kemudian dia berhias lawa-lawa, pakai cantik. Dia pergi dekat depan. Dia angkat kain, nampak paha. Wah, apa hal? Biar suami aku balik kan geram tengok aku. Balik nanti buat. Balik awal sikit. Tapi jangan angkat paha tu. Angkat paha tu kan jiran tengok dulu tu. Tak maksudnya lawa lah. Tak adalah tua baik cara tua. Ni dah lah tua. Rambut macam mak lampir tu. Jangan tua. Dah balik. La ilaha illallah. Banyak. Ikat elok-elok. Kalau tudung tu centua ke, cenia ke kan. Ya. Cuba buat. Hari Sabtu pakai baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuknya. Berdiri depan pintu macam ni. Suami naik motor terlajak sampai ke parit. Salah rumah aku ni. Hari Ahad pakai bikini, siap kain batik ikat tepi. Mak tah mana pula nak cari bikini tu start dalam rumah. Tahu? Hari Senin pakai jaring. Jaring pakai. Jadi orang lelaki dia beruraan. Hari ni hari apa? Hari Senin kan? Dia buka, "Oi, hari ni hari apa?" "Hari Senin." "Hui, tak boleh lambat ni. Hari ni jaring ni." Dia dah tahu dah bini pakai jaring. Nampak? Contohlah. Contoh. Tak pakai elok-elok lah. Pakai elok-elok tu. Kemudian dia kata, barulah aku faham. Dia cakap dengan Nabi, barulah aku faham kenapa dia masuk syurga. Tetapi kata Nabi, janganlah kau bimbang, macam mana pun isteri akan masuk dulu daripada suami. Dia ibarat suami tu naik kuda, isteri tu yang tarik kuda tu. Bila tarik kuda bawa suami tu masuk, dia lah masuk dulu. Sebab dia menarik. Nampak tak? Tapi dengan syarat, konolah jaga 4 perkara. Perempuan, yang pertama jaga solat, kedua jaga puasa, yang ketiga jaga maruah diri, maruah suami, dan yang keempat taat perintah suami. Rupa-rupa payah yang ketiga dan yang keempat tu. Jaga maruah diri.
Jangan sampai buruk identiti image kita sehingga buruk. Itulah isteri siapa tu lah, haji apa tu, dia lah tu yang banyak mulut tu. Tengok jatuh maruah. Bini apa tu memang macam tu. Memang kalau bak bungkus lauk bagi kat dia. Contoh. Orang belum sudah majlis dia dah bungkus dulu nah. Manjang ada hal, sababan mau balik. Bak jatuh maruah tak? Jatuh maruah. Maruah suami. Jaga maruah suami, jaga maruah diri. Tahulah sekarang tengah musim tak tentu, kojak hujan, kojak panas. Time panas dibantai berkomban sidai kain. Serap. Pap serap. Ta serap. Lalulah imam. Lalu imam tu tak apa ditegur, abang imam. Nia motor tak jumpa jalan tu, jangan main-main. Kan jaga maruah. Kemudian taat perintah suami. Orang perempuan mulai hari ni taatlah perintah suami. Faham? Senyap lah dia. Taat perintah suami. Setuju tak? Kalau setuju angguk, tak setuju geleng. Taatlah perintah suami. Setuju tak? Bayang ni kono kan ni kita angguk ni kono baik jangan dah kan. Apa? Taat dan selagi mana tidak menyalahi perintah Allah, taat ya. Tak juga. Ya. Okey. Jadi bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur, Nabi pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu. Ingat dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah pada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Yang keempat, kenapa selalu buat maksiat, menyalahi perintah Allah? Tu yang keempat. Mengumpet, mengata, mengaji, berjudi, minum arak, makan benda-benda tak halal, contoh. Jadi itu semua benda tinggalkan. Sebab itu boleh menyebabkan penyakit hati. Kemudian mensyirikkan Allah, berdukun, berpawang, bertilik. Dia jumpa ni dan tengok pun dan tahu ni. Dan tahu siapa buat kau ni. Daun senja punya mersiko mandi sanduk saudara berdiri daun kau sanduk manis. Betul. Nampak? Sampai tak salin ayat tu? Tak sampai. Katanya tu. Jangan ya. Jangan. Ni saya nak capek ni. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Yang keenam, lalai dalam mengingati Allah, zikir kurang. Ikutlah imam tu kan. Tadi imam la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ila rabbana subhanallah 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Kita puji Allah tu. Subhanallah memnina iman kau iman abada alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita puji Allah. Itu sebabnya siapa yang bangun lepas bagi salam tauhid balik, tu sombong dengan Allah. Kalau sibuk benar lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, paling kurang astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lepas itu baru bangun. Doa lu. Doa paling pendek kita tahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah alamin. Golak-golak lah. Tu doa mana? Doa apa tu? Doa apa? Doa makan. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana makan? Itulah kau baca berpuluh tahun faham tidak tu masalah itu. Nampak hantu pun tu baca. Nampak lembaga Allah buat macam Samsul Yusuf tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lagi hantu tu. Hantu tu dengan dan nak dimakan nak gilo tu. Hantu pun tahu tu doa makan. Gilo betul.
Tak ada lah. Boleh doa tu, tapi jangan baca kuat-kuat. Allahumma barik lana fima razaqtana. Orang sebelah tu dengar, dah makan. Dia pun tahu dah makan. Tu. Zikir. Tu sebabnya buat majlis tahlil tu buat. Majlis tahlil kan, ni dia buat. 2 pahala paling besar sekali. Kan? 2 pahala paling besar sekali dalam kudu tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Ya? Bukan kata main-main ni. Zikir. Kalau tuan-tuan nak tahu zikir betul-betul datang somban. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Siapa yang pernah ada saudara baru kat somban kedui betul tak? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Arhamar Rahimin, Salimna wal Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala, Rabbi shfina. Panjang zikir dia. Kan afdhalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Wah, dah ujung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dibalun 1000 kali. La ilaha illallah, makin lama makin laju. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ujung la ilaha illallah tu dah ponek seorang tu. Dia nak bagi signal kat imam, lama pun dah tentu kan. Barulah berbaloi lauk ayam kampung kat dapur tu. Lepas itu dah bagi dah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Bawa keluar dalam tu kan. Masa tu makan jangan kesian. Tuan rumah niat untuk nak sedekah untuk arwah. Betul tak? Jangan komplain makan cuma tak sadap lauk makan free komplain. Mana ada tuan rumah saja-saja nak bagi makan tak sadap kan? Kebetulan nak masak itu tak jadi, kau tertawa sikit makan dia. Tak nak makan sikit. Alhamdulillah. Ya. Tu belum cerita adab makan lagi. Nanti kendiana banyak ni, dah 2 tajuk nak kena panggil kan? Ya. Okey. Ustaz Syukri dia dah plan dah, dia nak susun daripada pagi sampai ke malam. Samsul Rebat akan datang lagi bersama dengan kembar dia Samsul Gau-Gau. 2 Samsul. Amjam. Setuju? Okey. Okey, insya-Allah. Tapi tengok insya-Allah tak lama pun, dalam 3 tahun lagi macam itulah. Lambek benar tu kan. Tak adalah insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan jadi zikir. Iman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, ingatlah Allah banyak-banyak. Yang ketujuh, terlalu mengejar dunia juga menyebabkan penyakit hati. Tamak. Nampak? Ambil hak orang. Dulu ingat tak main sempadan, batu sempadan dulu. Sanggup diupah orang alih batu sempadan tu biar tanah dia besar sikit pada orang. Sikit dia beza. Tak berbaloi masuk dalam kubur, dia sompet ke lubang kubur, berselisih tulang rusuk jam. Tak berbaloi. Kalau orang ambil tanah kita, tak apalah, halalkanlah. Yang penting tu bahagian kita bahagia, cukup dengan apa yang ada. Tu ya. Jangan tamak. Jangan sombong. Sombong tak ke mana. Aku pegawai paling besar kat pejabat daerah tu, kau tak tahu ke? Tiba-tiba bersandar topi dinding, pencen. Halah, pencen dah. Betul tak? Tak payah belagak. Saya dulu pun pangkat tinggi, pengarah undang-undang dan penguasaan. Penguasa berapa puluh orang. Pembantu takbir saya 2, PA saya ada 2, pembantu takbir 6 orang, belih 8 orang. Macam ni lah takbir. Tapi sementara Allah bagi pinjam ya. Kan? Itu pangkat. Duit banyak sampai masuk habis juga. Rumah besar, buat rumah besar-besar. Bukan makin lama makin ramai orang, makin lama makin tak ada orang. Kau tak balik ke minggu ni long? Ngah kau tak balik ke? Dulu beria fikir buat bilik seorang satu. Kan? Bukan makin lama makin ramai orang. Tak ada. Yang ketiga, berlagak dengan apa? Berlagak dengan isteri, berlagak dengan bini dan paling pandai masak. Kayak keratung 1, 2, 3, 4, 5 kau carilah, kau tak jumpa orang yang boleh masak macam bini aku. Oh, abang. Malam tu somput tak, bangun-bangun sampai esok tu mati. Makan kek warung depan tu. Nah.
Suami aku bagi aku 2,000 sebulan. Kau ada? Dia kata. Suami aku bagi aku 2,000 sebulan. Kau ada? Dia tanya. Besok tu suami mati tercokik sudu. Tercokik sudu. Tengah ngirup bini tongking. Abang kap mati. Hilang 2,000 sebulan. Tak payah lagak-lagak. Kan tak payah kerjaan ini. Saya sombong-sombong. Tak payah sombong. Yang ketiga, jangan dengki. Aduh, yang nak dengki orang. Tak payah. Kan? Dengar. Dia kata sahabat saya, Tuan Guru Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri kata, tanda dengki dah ada dalam hati kita apa? Bila orang lain dapat kelebihan, hati kita tak rasa apa, makna dengki dah ada. Contohnya, saudara kita, sepupu kita, kawan kita, jiran kita, dia dapat naik pangkat. Hati kita tak rasa apa-apa, dengki dah mula ada. Dia dapat naik pangkat, tak apa, dijilat dia bos tu, confirm dah ada dengki. Tadi dah ada kan, yang ni confirm. Anaknya UPSR dapat semua A, macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Kan? Dia dapat PIG, tak reti baca tak tidak? Astaghfirullahalazim. Dia pakai kereta baru, teman dia dicuri duit tu. La ilaha illallah. Kan? Cuba elok-elok cakap. Bini tu dia marah. Bini tak jaga elok-elok. Bini lawa. Bini lawa, tapi apa pun tak reti. Janganlah copek nak cakap macam tu. Kan? Kadang ada lelaki tu pula, bini dah pandai semua, garang pula. Lelaki garang. Jangan sibuk nak cakap pasal orang. Rumah kita, rumah dia. Tapi ada benda yang kita boleh campur. Tapi ada benda yang peribadi tu jangan campur. Kita tak tahu dalam rumah macam mana. Kan? Tapi suami jangan garang. Nabi dah pesan, berlemah lembut terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Punya garang kami ni. Mana air? Mau gigil-gigil bini buat air. Sampai ke dia, apa tinggal separuh ni? Tumpah bang. Tak boleh harap. Hei, bismillahirrahmanirrahim. Dalam marah tu habis ni minum. Itu contoh, bukan saya nak minum benar, ni contoh. Besok tu dia dah mam. Camek siap, kenapa? Cepatlah siap pergi klinik, aku dah mam nak mati dah ni, kau tahu tak? Sengit tudung bini tu. Punya garang lah. Sampai kat hospital, tunggu sini. Masuk dalam. Bini mengigil tunggu luar. Ya Allah. Hidup hari-hari dalam ketakutan. Doktor cek darah tinggi tak ada, dia kencing manis semua okey, darah semua okey. Tak apa pakcik ambil ni bekas, pakcik pergi kencing nanti bagi saya balik. Dia pun keluar. Ikut sampai kat bilik air. Tunggu sini. Bini tunggu kat luar. Dia pun kencing. Dah kencing terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing ni. Dia pun masuk dalam. Bini pegang kencing, menggigil. Habis kencing. Matilah aku kena marah ni kan. Habis pula kencing. Dia pun tukar dengan kencing dia. Laki dia pun tu dia letak kat meja, takut tumpah lagi. Mana kencing tu bang kencing. Dia pun ambil. Tadi penuh kan, macam tu lah bang. Dia pun bagi dekat doktor tu. Mengeleng doktor. Pakcik besok pakcik kena datang balik, pakcik kena bawa buku, kena bawa buku merah. Apa? Pakcik mengandung pakcik tu. Apalah poning. Balik tu mana ayah? Patutlah rasa gorak-gorak dalam perut. Lah percaya dah kan. Itulah, jangan garang orang perempuan ya. Jangan terlalu mengajar dunia. Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah dah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Dan barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan pernah ada di dalam hatinya rasa bahagia. Jadi makna kata, tak payah nak kerja lah dunia ni. Kerja akhirat, dunia pun dapat. Jangan berbangga dengan amal, tu pun penyakit hati. Ujub, riak, takbur. Dari 3 beza.
Ujub rasa dalam diri dia. Oh, aku ni handal ni, aku ni hebat ni. Riak, tunjuk kat orang. Takbur, sombong. Tiga-tiga ni penyakit setan. Terutama sombong, tu penyakit sombong. Jangan kita amalkan ya. Kemudian meninggalkan solat pun menyebabkan penyakit hati, dan kemudiannya tidak bersedekah juga mendatangkan penyakit hati. Sedekah. Sedekah ni pertama mengkayakan hati, walaupun miskin rasa kaya. Jadi nampak tabung masjid, masuk. Nak rasa berubah hidup, subuh mesti sedekah. Nak rasa perubahan hidup kita berubah daripada tak tenang jadi tenang, sedekah waktu subuh. Nak tengok. Bila kita sedekah waktu subuh, sedekah saja, malaikat doa, ya Allah, hamba-Mu ini memulakan amalannya dengan bersedekah kepada-Mu ya Allah. Kau perluaskanlah seluasnya rezeki untuk dia ya Allah. RM1, RM2, RM10, suka hati. Orang perempuan kat rumah, walaupun semayang kat rumah, ambil botol macam mana, masukkan, sap RM1, tak apa. Esok tu RM1 lagi, RM1. Hari Jumaat, bang, ni ambil ni abang masukkan kat tabung masa semayang Jumaat. Tentu. Waktu kita masuk dalam tabung setiap pagi itu, Allah dah kira pahala. Hari Jumaat letak dalam tabung, satu lagi pahala. Mak. Suami dapat pahala meletakkan saja, sebab dia tak tambah satu sen pun. Dia berlagak tu, hal bini yang kumpul tu. Contoh bukan orang sini dah, tempat lain. Sini memang bagi, saya tahu. Yang kedua, membersihkan harta, walaupun sikit rasa cukup. Ketiga, memanjangkan usia. Barangkali yang panjang umur yang ada di depan saya ni, insya-Allah kebanyakannya sebab dulu rajin bersedekah. Dan yang keempatnya, melancarkan rezeki. Isteri pandai masak. Rezeki ni bukan duitnya. Suami sentiasa mengambil berat. Rezeki. Bukan semua suami. Ada suami, apa pandailah kau. Suami ada yang macam tu. Man sakit kepala bang. Mak abang bicit. Ada rasa lega tak? Tu lah bang. Mak. Isteri pandai masak, rezeki. Lempar jadi. Lempar tolo jadi ayam. Gila betul. Macam mana dia buat tu? Rezeki anak pandai. Anak macam nombor 1 je. Dalam kelas 3 orang. Tak adalah, memang dapat nombor 1, pandai betul anakku. Tiba-tiba dah konvo. Menitis saya mata mak dia. Ya Allah, anak kita dah konvo bang. Tak sangka bang. Suami dia, kau kawal perasaan kau sikit. Abang tak happy ke? Konvo tadika agak-agak lah kau, konvo tadika. Sekarang ni tadika pun konvo tu masalah tu kan. Tak apa lah tuan. Jadi gembira lah kan. Tu dia. Jadi tuan-tuan rasa cukup lah setakat tu. Yang penting sekali saya dah janji tadi di awal tadi apa dia? Ada 4 amalan macam mana kita nak rawat penyakit hati. Pertama, saya ajar banyakkan selawat ke atas Nabi. Sebab 10 kali sekali kita selawat pada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Kedua, banyakkan istighfar. Sebab penyakit hati ni, yang dosa-dosa yang ada dalam hati kita boleh dicuci dengan istighfar. Ketiga, perbanyakkanlah meletakkan hati Al-Quran dalam hati kita. Apa dia? Surah Yasin. Baca surah Yasin. Ini baca bila? Khamis malam Jumaat. Buat Khamis malam Jumaat ada hal, memang tak baca minggu tu. Baca sekali sehari. Bukan lama pun, 15-20 minit selesai. Betul tak? Kau gagap pun lah, dan sejam lebih lah. Tapi baca sekali sehari. Inilah, insya-Allah tenang hati kita. Tapi baca satu Quran lagi bagus lah kan. Dan begitu juga yang keempat, perbanyakkan haukil. Amalkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tak ada kuasa apa juga, jadi kita tak kuasa. Serahkan Allah Taala untuk menentukan apa yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi tuan-tuan, itu saja pada saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Insya-Allah dalam kesempatan kita bertemu lagi. Ada sedikit makluman saya nak maklumkan kepada